Baik, kita mulakan Suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah kita sebut Jumaat. Surah ini surah yang ke-62. Ayat dia ada 11. Jumu'ah ni ya, daripada perkataan jamak. Jami' ya. Maknanya apa? Berkumpul ya. Berkumpul. Jadi hari Jumaat itu dikatakan sebagai hari ya, berkumpul ya. Kalau nak ikutkan hari yang tersebut dalam bahasa Arab, dikatakan mula dia ialah Ahad ya. Ahad. Ahad tu maknanya satu. Ya. Mana Ahad. Kemudian lepas Ahad Isnan. Isnan tu mana Isnin yang kita sebut Isnan ya. Isnin itu maknanya dua, Isnani. Ya, itu disebut Isnan. Atau ya kita sebut Isnin, bahasa Melayu dimelayukan Isnin ya. Salasa tu tiga ya, Yaumus Salasa, mana hari tiga. Artinya kita sebut Selasa. Pada sa tu sa lam alif sa kan, Salasa, jadi Selasa tiga. Arbi'ah, Yaumul Arbi'ah, mana hari empat ya, hari empat. Hari empat tu Arbi'ah, kita lari sangat, Rabu. Kalau Selasa, ada Selasa, Isnin ada bunyi juga. Tapi bila masuk kepada Rabu ni ya, Arbi'ah lari kepada Rabu. Jauh sangat ya. Susah ke agaknya ya orang kita nak sebut perkataan Arbi'ah ni ya. Jadi orang dulu dia meletakkan dengan bahasa Rabu ya. Jauh lah, memang jauh ya. Nak diarabkan Rabu tu pun tak boleh ya. Senang nak sebut pekan Rabu. Ada pekan Rabu dulu ya. Kemudian Khamis ya. Khamis ada ciri-ciri bahasa lagi. Khamis mana Kamis. Kamis tu masih ada lagi ciri-ciri Khamis. Khamis tu mana 5. Khamis tu 5. Ya, ada ciri-ciri sebutan lagi. Kamis lah, Kamis, Khamis tu adalah. Okey. Kemudian dia tak masuk terus hari 5, hari 6 tak. Lepas Khamis Jumu'ah. Jumu'ah. Dia tak disebut, tadi sebut lepas Khamis hari yang ke-6. Tak. Terus sebut Jumu'ah. Jumaat. Jumu'ah tu. Jumu'ah tu hari berhimpun. Kemudian lepas Jumu'ah disebut hari Yaumus Sabti. Sabti tu ada, kita sebut Sabtu tu masih ada ciri-ciri makna 6. Sabti tu makna 7, hari 6 ya. Sita ya. Hari yang ke ya, itu Yaumus Sabti ya. Sita ya. Jadi ada ciri-ciri hari yang ke-6, iaitu hari Sabtu. Kemudian balik kepada Ahad, hari Sabtu balik. Jadi hari ni 7, ada 7 ya. Hari 7, tapi hanya bila masuk Khamis dia tak disebut hari 6, terus hari Jumaat. Lepas hari Jumaat baru hari 6. Hari 6 hari Ahad balik. Macam tu ya. Kalau Cina sebut hari 1, hari 2, hari 3, itu maknanya ikut Arab ni pun sama. Kita hanya diarabkan sahaja. Kita mengikut bahasa Arab tu ya. Jadi kalau ikutkan mula hari tu Yaumul Ahad ni. Ahad tu mula, bukan Isnin. Ahad tu mula hari. Last hari ialah Sabtu. Hari Sabtu tu. Okey, itulah asal makna Jumaat yang kita nak kenal. Sebab itu hari Jumaat jadi satu hari perhimpunan
yang mana mula-mula hari ibadat, ya, sebenarnya hari asalnya ialah hari Jumaat. Kemudian, ya, orang Yahudi, ya, dia minta tukar. Ya, zaman mereka, zaman Nabi mereka masa tu diminta supaya ditukar hari, ya, Sabtu kerana hari Jumaat mereka sibuk. Ya, jadi jatuhlah pada hari Sabtu dia punya hari ibadatnya. Sebab itu jangan cerita mereka tangkap ikan hari Sabtu kerana melanggar hari ibadat, mereka dijadikan kera-kera. Ya, itu adalah dalil jelas bahawa diperkenankan hari ibadat mereka hari Sabtu. Tapi mereka langgar hari itu sehingga mereka yang melanggar tadi semua jadi kera. Ya, okey. Itu hari Sabtu. Kemudian orang Nasara dia jadikan hari Ahad pula sebagai hari ibadat dia. Ya. Jadi balik kepada Nabi SAW, itu balik kepada asal hari ibadat iaitu Jumaat. Tidak boleh nak dipertikaikan. Ya. Jadi kita tidak mengikut hari ibadat Yahudi ataupun Nasara. Tapi ya hari ibadat yang asal ya adanya iaitu Jumaat. Maka inilah hari Jumaat yang kita pegang sampai sekarang sebagai hari kita berhimpun, ya, yang sekarang ini susah nak berhimpun pula. Ya, dalam keadaan ini, ya, dah berapa lama dah tak berjumaat. Ya. Tak pergi Jumaat. Ya. Hari itu adalah hari untuk kita beribadat, untuk kita berdoa. Ya, tapi dihalang. Bukan salah kita, ya. Kalau kita tak pergi pun bukan salah kita sebab kita terhalang. Ya, kedatangan itu terhad sahaja. Jadi bukan salah kita, itu salah ya pemerintah. Mana pemerintah lah yang menanggung. Kalau seandainya dia benar, dia tak ada salah. Kalau dia salah, dia tanggung depan Tuhan. Dia tanggunglah atau menghadaplah kepada Allah Taala, jawab besok. Ya. Kalau kita ni tak salah, kita sebabnya kita terhalang, kita tak boleh. Kalau kita buat juga nanti kita kena saman, ya. Macam halangan-halangan itulah. Dan setengahnya pun dihalau suruh balik, ya. Dah lebih had suruh balik, ya. Tak cukup syarat suruh balik, ya. Jadi semua itu terhalang. Itu bukan salah kita. Itu dikatakan di sini, seandainya itu kesalahan daripada pihak pemerintah, maka ya pemerintah akan tanggunglah depan Tuhan. Dan kalau dia punya ya benar, apa yang dicadangkan itu benar, maknanya ya tak adalah satu kesalahan buat dia. Ya. Tapi bukan hanya pemerintah juga, maknanya kepada ulama-ulama yang boleh menasihati. Kalau dia juga salah, maka dia kena bertanggungjawablah depan Tuhan. Ya. Macam itulah cerita mengenai Jumaat. Baik, ya, kita teruskan hari ini. Mulakan dengan surah Jumaat. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Catatkannya bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yusabbihu, ia bertasbih. Lillah, kepada Allah. Ma, oleh apa yang. Fis samawati, di langit-langit. Wama, dan apa yang. Fil ardi, di bumi. Al-Malik, raja.
Al-Qudus, yang maha suci, yang maha suci. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Perkataan Malik tu, kalau kita baca pendek Malik macam ni, tu makna raja. Kalau kita baca panjang mim tu Malik, itu makna yang menguasai. Yang menguasai. Itu ada beza ya. Kalau kita baca mulku, mulku, itu kerajaan. Mulkus samawati, itu mulku, itu makna kerajaan. Itu beza-beza makna ya. Kalau baca pendek macam ni Maliki, Malik, itu maknanya raja. Kalau panjang Maliki, panjang Maliki, itu maknanya yang menguasai. Sebab itu kalau tersalah membaca dalam surah Fatihah, kita baca panjang ke pendek dua-dua betul ya. Contohnya Malik Yaumiddin boleh. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin dua harakat pun boleh. Dalam surah Fatihah tu. Dua-dua adalah balik kepada Allah Ta'ala, iaitu sama ada raja ataupun yang menguasai, itu adalah balik kepada Allah. Tu ya. Baik, satu ayat lagi. Wallazi, ayat yang kedua, surah Jumu'ah. Wallazi, dialah Tuhan yang ba'atha, telah membangkitkan ia. Fil ummiyin, pada orang-orang yang ummi. Pada orang-orang yang ummi. Tulis ummi saja ya. Pada orang yang ummi. Rasulan, seorang rasul. Minhum, daripada mereka. Yatlu, ia bacakan. Alaihim, atas mereka. Ayatihi, akan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan ia bersihkan akan mereka. Dan ia bersihkan akan mereka. Wa yu'allimuhum, dan ia ajarkan akan mereka. Dan ia ajarkan akan mereka. Al-kitaba, akan kitab. Wal hikmah, dan hikmah. Dalam braket hukum ya. Dalam braket tu hukum. Wa'in, dan bahawasanya kanu, adalah mereka. Min qablu, daripada dahulu. Lafi, sungguh dalam. Dolal, kesesatan. Mubin, yang terang. Semak semula. Bismillahirrahmanirrahim.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ia bertasbih kepada Allah oleh apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Ya, saya terangkan tasbih itu maknanya ya mensucikan Allah Taala. Ya, daripada perkataan subhanallah, maha suci Allah. Itu makna tasbih. Ya, ya mengatakan atau mensucikan Allah ini artinya ya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak mengatakan Allah itu ada anak ataupun Allah itu ada sekutu. Itu makna ya mensucikan Allah Taala. Jadi apa yang di langit dan di bumi ya hakikatnya ya semuanya adalah ya mengesakan Allah Taala. Hanya dalam segi kauniyah saja dia mengesakan Allah. Ya, dalam segi syariah, syarak ya dia di antara manusia ini ada yang mempersekutukan Allah. Tapi dalam segi kauniyah, dalam segi ciptaan ya semuanya mengesakan Allah Taala. Mereka tidak boleh lari daripada kematian. Dia tetap akan mati. Itu adalah ya kauniyah. Yang mana dia tetap mengakui Tuhan itulah yang akan mematikannya. Ya, tetapi ya, dalam segi syariah dia sekutukan Tuhan. Sebab itu dalam segi hakikatnya semua yang di langit dan di bumi ya pada segi kauniyah semua mengesakan Allah atau mensucikan Allah. Al-Malik, Raja, iaitu Allah, Raja Al-Qudus, yang Maha Suci. Al-Aziz, dan bersifat Maha Gagah, dan bersifat lagi Maha Hakim, bijaksana. Ya. Wallazi, dialah Tuhan yang bahasa fil ummiyin rasulan minhum. Dialah Tuhan yang telah membangkitkan ia pada orang-orang yang ummi. Orang yang ummi boleh tak dalam nota tepi, ya. Orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Ya. Orang yang tidak tahu membaca dan menulis, ya itu dikatakan ummi. Ya, letak nota. Pernah saya dah katakan ummi ini adalah perkataan daripada ibu. Ya, ibu. Jadi anak ibu ni kalau diistilahkan orang Arab anak ibu artinya anak yang bodoh. Dia tak nak belajar. Dia nak duduk bawah ketiak ibu saja. Kerana dia sayangkan ibu, dia tak nak keluar daripada ketiak ibu. Jadi golongan ini dikatakan sebagai ummi. Ya, anak yang buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Jadi, ya Allah bangkitkan dalam kalangan orang yang ummi, ya, orang yang buta huruf, yang tak pernah membaca kitab, yang tak boleh menulis kitab, rasulan. Seorang rasul minhum daripada mereka itu mana daripada kalangan mereka. Jadi Rasul SAW dilahirkan dalam keadaan ummi itu adalah satu ya mukjizat buatnya. Kerana apa? Seorang yang buta huruf tak tahu menulis, tak tahu membaca, tetapi boleh menyampaikan kalimah-kalimah yang begitu berharga, begitu bernilai, ya, sama ada ya bunyinya, ya bacaannya, dan juga ya pengertian di dalamnya. Jadi hebatlah kalau orang pandai dia anggap dia belajar, memanglah dia pandai. Macam itulah. Ni Nabi, dia tak tahu menulis, tak tahu membaca, tapi boleh menyampaikan kalimah-kalimah Quran ini ya dengan ya sehingga orang terpekun. Ya, macam tu. Baik. Yatslu, ia bacakan alaihim atas mereka ayatihi, akan ayat-ayatnya. Rasul tu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, dan ia bersihkan ia akan mereka. Bersihkan di mana? Bersihkan daripada syirik, ya. Kedatangannya membersihkan daripada mereka yang mempersekutukan Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan ia mengajarkan akan mereka akan kitab. Kedatangan Rasul juga ia mengajarkan kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan juga hikmah. Ya, hikmah di sini maknanya mengajarkan hukum-hukum.
Ya, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan bahawasanya adalah mereka daripada dahulu sungguh dalam kesesatan yang terang. Sebelum datang Quran ini, ya, umat ini dalam kesesatan yang jelas atau yang terang. Jadi dengan kedatangan Rasul ini memberi sinar, ya, harapan di masa akan datang. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ketiga. Wa akharina, dan orang-orang yang lain. Minhum, daripada mereka. Yalhaku, mereka berhubung. Nanti ada lama tu. Wa akharina, dan orang yang lain minhum daripada mereka. Lama, ya, ada kalanya. Ada kalanya yalhaku, mereka berhubung. Bihim, dengan mereka. Wahwa, dan dia. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Ayat yang keempat. Zalika, itu. Fadlullah, kurnia Allah. Yu'tihi, ia berikan akannya. Mayyasha, man akan orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah. Zul Fadli, yang mempunyai kurnia. Al-Azim, yang amat besar. Baik, saya masuk mula. Wa akharina, dan orang-orang yang lain. Minhum, daripada mereka. Mana orang-orang yang lain ni, mana yang dimaksudkan ialah kaum yang lain daripada mereka. Ya, lama, ya, ada kalanya yalhaqu bihim, mereka berhubung. Mereka berhubung bihim, dengan mereka. Ya, mana kaum lain, ya, ada dikatakan maknanya lama ini dengan makna lam. Boleh letak dalam bracket, belum lagi letak dalam bracket tidak. Ya, tidak. Sebab mengikut tafsir lama itu dengan makna di sini lam. Jadi boleh letak belum lagi kemudian bracket tidak. Kalau kita letakkan makna tidak, ya, lam yalhaqu bihim, macam tu bahasa dia. Maknanya tidak mereka berhubung dengan mereka. Kaum yang lain, ya, tidak berhubung dengan mereka. Maknanya dengan kedatangan Rasul, ya, kaum yang lain, ya, tidak berhubung, ya, dengan mereka. Sambungan wahwal azizul hakim, dan Allah, dan dia, iaitu Allah, maha gagah, ya, lagi maha bijaksana. Jadi inilah Rasul yang Allah utuskan, iaitu, ya, untuk siapa? Untuk semua manusia dan jin, ya, sehingga hari kiamat. Jin ni dia tak ada Rasul, ya. Jadi jin ini dia belajar daripada Rasul manusia.
Sebab itu zaman Rasul dulu Nabi ada masukkan beberapa jin masuk ya ke dalam Islam. Ya, sebab itu keturunan-keturunan itu yang dikatakan ya jin Islam. Ya, mereka beriman dengan ya Rasul yang ummi ni. Ya, dia beriman. Yang kita baca dulu surah jin. Ya, macam mana jin itu terpekun bila mendengar bacaan yang dikatakan ajaib. Bacaan yang ajaib itu Al-Quran. Dia terpekun. Ya, dia masuk Islam. Jadi jin-jin ni adalah keturunannya yang daripada situ yang masuk Islam. Ya. Jadi jin ni dia belajar sebenarnya daripada guru-guru manusia. Dia mendengar-dengar ya kuliah-kuliah ya daripada kuliah-kuliah manusia. Dia tidak ada rasul dia didatangkan ke dalam kalangan bangsa jin. Ya. Tapi ya bolehlah dikatakan jin-jin itu ada ulama-ulama dia. Maknanya ulama-ulama macam manusia juga ada ulama-ulama. Itu boleh. Tapi kalau jin itu ada rasul, itu tak ada. Ya. Tapi kalau jin itu yang mana alim, yang mana soleh, itu sebagai ulama mereka. Yang menjadi rujukan mereka, ya panduan untuk ya jin-jin lain bertanya. Itu ada. Ya. Itulah Nabi SAW, Nabi yang ummi, yang diutus sebagai Rasul. Zalika fadlullah. Itu adalah kurnia Allah. Yu'tihi man yasha. Ia berikan akannya orang yang ia kendaki. Ia pangkat kenabian itu adalah satu kurnia daripada Allah Ta'ala. Ya, bukan semua dapat. Tapi itulah manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam kalangan manusia ni, ya, hanya pilihan Allah dijadikan ia sebagai Nabi dan Rasul. Contoh dari zaman Nabi Musa. Ya, Allah pilih Nabi Musa, Nabi Harun ya sebagai Rasul masa itu. Ya, dan dalam masa itu juga adanya Nabi Khidir diceritakan. Nabi Khidir. Itu dikatakan sebagai manusia pilihan. Ya, pilihan Allah Ta'ala. Ini dikatakan kurnia. Kurnia pangkat kenabian atau Rasul ini Allah berikan kepada orang yang ia kendaki. Jadi mana Allah. Wallahu Dzul Fadlil Azim, dan Allah yang punya kurnia yang amat besar. Ya, yang amat besar. Sebab kurnia ya. Kalau Allah maha besar, tapi kalau kurnia sifat tu kita katakan amat besar. Baik, kita sambung lagi ayat yang kelima. Masalu. Contoh. Allazina, orang-orang yang humilu, telah dipikulkan mereka. Telah dipikulkan mereka at-Taurata akan Taurat. Summa, kemudian, lam tidak, yahmiluha, mereka memikul akannya. Kamasali, seperti contoh. Al-himar, keldai. Yahmilu, ia memikul. Asfaro, akan kitab-kitab. Ini satu bahasa yang lain yang disebut, selalu kita sebut kitab-kitab lah. Ya. Tapi di sini ada bahasa baru yang kita baru dengar di sini. Dengar asfaro dengan makna kitab. Ya. Kitab-kitab. Kemudian sambungan lagi. Bisa, seburuk-buruk. Masalu, contoh.
Al-qaumi kaum. Allazina orang-orang yang. Kazzabu telah mendustakan mereka. Bi ayatillah akan ayat-ayat Allah. Wallah dan Allah la yahdi tidak ia pimpin. Al-qauma akan kaum. Az-zalimin orang-orang yang zalim. Semak semula. Masalul lazina humilut Taurat. Contoh orang-orang yang telah dipikulkan mereka akan Taurat. Summa yahmiluha. Kemudian tidak mereka memikul akannya. Ini kena faham bahasa macam ni ya. Jadi dipikulkan Taurat. Maknanya ya diberi tanggungjawab ya untuk berpegang teguh kepada Taurat. Kemudian mereka tidak pikulkan. Apa maksudnya tidak mereka pikul? Maknanya mereka tidak beramal dengan apa yang ada dalam kitab Taurat ya, dan tidak beriman dengan apa yang dalam kitab Taurat ya. Itulah bahasanya ya. Diberi tanggungjawab untuk ya memikul Taurat. Untuk ditaklifkan, mana diperkuatkan untuk beramal, tapi tak nak beramal. Suruh beramal dengan Taurat, tak nak beramal. Ya? Atau dikatakan suruh beriman dengan Taurat, mereka tidak beriman. Allah bandingkan atau bagi contoh. Kama salil himar. Seperti contoh himar keldai. Yahmilu asfaro. Ia memikul akan kitab-kitab. Nampak tak? Ya, keldai tadi membawa ya satu bebanan yang isinya semua kitab. Ya. Dalam kenderaan yang ditarik oleh keldai ini dipenuhi dengan kitab-kitab. Ya. Apa yang boleh buat keldai dengan kitab-kitab tu? Ya. Adakah keldai ini boleh baca? Ya, keldai ini boleh ya beramal dengan kitab itu? Kalau tersepah kitab-kitab tu, keldai tahu pijak-pijak ya. Ya. Ini adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan orang yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan Taurat, beramal Taurat, dia tidak beramal, ibaratnya seperti keldai yang membawa banyak kitab. Ya. Sebab itu, ya, kalau seandainya ya kitab banyak, tapi tidak beramal ya, dengan apa yang dikehendaki oleh kitab. Artinya samalah dengan istilah ayat ini, iaitu seperti seperti keldai bawa kitab. Ya. Contoh ni diterangkan bi'sa. Bi'sa ni seburuk-buruk. Masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Ya, seburuk-buruk contoh kaum orang-orang yang telah mendustakan mereka akan ayat-ayat Allah. Inilah seburuk-buruk contoh kepada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Macam kita kena ingatlah, walaupun kita ni bukan dipikulkan Taurat, tapi kita ni dipikulkan Quran. Ya, kalau kita tidak ya beramal apa yang dalam Quran ini, ya adalah contohnya juga seperti contoh keldai. Ya, keldai yang bawa banyak kitab, ya, tapi tidak faham apa yang dibawanya. Ya. Sebab itu Al-Quran ni ya sayang. Kalau sekadar
dia dibaca saja. Baca untuk apa? Ya, untuk ya diperdengarkan bacaannya, ya untuk didendangkan lagunya, tapi tidak dipahami erti di dalamnya, ya, maka ya umat ini ya tak ubah seperti keldai juga yang membawa kitab. Ya tak erti apa-apa. Keldai itu boleh melalak, ya, tapi dia tak tahu apa yang ada dalam kitab yang dibawa olehnya. Samalah dengan ya kita kalau hanya mengutamakan ya tajwid sahaja, tidak mau memahami isi kandungannya, ya ibaratnya juga seperti keldai bawa kitab. Ya kita langgah apa yang ya disarankan, larangan ke, ya suruhan ke, tidak dipedulikan. Sebab apa? Kita tak faham. Kita hanya faham ya. Faham apa? Faham idgham, fahamlah. Iqlab, fahamlah. Ikhfa safawi, oh fahamlah. Ya. Dengung tak dengung, waqaf tak waqaf, oh mahir. Ya, tapi ya satu kalimah ya dalam ayat-ayat yang diperdengarkan dia langsung tak faham. Ya. Padahal ayat itu melarang sesuatu. Dia tak faham. Sudah tentulah dilanggar sebab dia tak faham. Tentu sudah dilanggar larangan itu. Ya. Kenapa dilanggar? Sebab dia tak tahu isi kandungannya. Dia hanya nak mengutamakan ya. Kalau tak didengungkan berdosa. Ya ini kalau tak bunyi iqlab salah. Jadi ia asyik menyalahkan tentang bacaan saja. Ya, maka dititik beratkan, diberi amaran-amaran keras, ya. Kalau kita salah sikit membaca dah berdosa. Kita nanti masuk neraka. Jadi hanya ditakutkan dalam segi bacaan saja. Tapi tak sedar bahawa ya isi kandungannya itu adalah emas. Emas yang sangat berharga. Oh, dia tak nampak emas itu. Ya. Sebab disaluti oleh lumpur. Jadi disaluti oleh lumpur, dia tak nampak dalam itu emas. Ya. Jadi memang seandainya kaum ia hanya menitik beratkan tentang hal tajwid saja, tidak menitik beratkan tentang makna, ya dikatakan lagi masih kaum yang buta huruf. Ia diumpamakan sebagai macam keldai lah, banyak bawa kitab tapi tak tahu apa yang dibawa tadi, apa isi kitab tu dia tak tahu. Ya. Inilah perumpamaan yang buruk Allah terangkan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang zalim. Ya, Allah tidak akan pimpin kepada orang yang kafir. Zalim ini diartikan sebagai ya mengkufuri apa yang ada di dalam kitab itu. Ya, jangan kita bila baca ayat ni, oh ini untuk ya ahli Taurat saja, tak ada kena-mengena dengan Quran. Tu tak faham. Ya. Tak faham bahasa. Allah meletakkan memang macam tu. Ya, ibarat kata pepatah Melayu kata apa? Pukul anak sindir menantu. Nak pukul menantu, ya tak boleh, segan. Pukul anak, maknanya untuk menyindir menantu. Tu bahasa Melayu macam tu. Ya. Baik, ayat yang ke-6 ya. Qul, katakanlah oleh engkau. Ya ayyuha wahai. Allazina, orang-orang yang hadu telah beragama Yahudi mereka. In jika za'amtum telah menyangka kamu. Telah menyangka kamu.
Annakum, bahwasanya kamu, auliya'u, kekasih-kekasih, lillah, bagi Allah. Min, daripada, dunillah, selain Allah. Fatamannawu, maka bercita-citalah olehmu. Al-mauta, akan kematian. In kuntum, jika adalah kamu. Shodiqin, orang-orang yang benar. Ayat 7. Wala, dan tidak. Ya tamannau, mereka mencita, ya tamannau nahu, ya, mereka mencita-cita akannya. Dan tidak mereka mencita-cita akannya. Abadan, selama-lamanya. Bima, dengan sebab apa yang qaddamat, telah mendahulukan ia. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Wallah, dan Allah. Alimun, amat mengetahui. Bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Semak semula ayat yang ke-6 ya. Kul, katakanlah oleh engkau, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya ahlal kitab lah, sorry. Ya ayyuhallazina hadu, wahai orang-orang yang telah beragama Yahudi mereka. Kita terjemah hadu ni telah beragama Yahudi mereka sebab dia menunjukkan ya fi'il madi. Fi'il madi ni menunjukkan dah lepas, ya. Tu kita terjemahkan hadu tu telah beragama Yahudi mereka. Samalah kita terjemah amanu, telah beriman mereka sebab ia fi'il madi, ya. Kalau maksud kita boleh terjemah begini, wahai orang-orang Yahudi. Macam tu maksud, ya. Kalau harfiah tak betul, ya. Wahai orang-orang Yahudi, kalau harfiah tak betul. Kalau harfiah kena terjemah wahai ya orang-orang yang telah beragama Yahudi mereka. Sebab dia menunjukkan madi, ya. Macam bahasa amanu, telah beriman mereka, ya. Baik, wahai orang-orang yang telah beragama Yahudi mereka. In za'antum, jika telah menyangka kamu annakum, bahawasanya kamu auliya'ulillah, kekasih-kekasih bagi Allah. Orang Yahudi ni, dia mendakwa dia anak Tuhan dan dia mendakwa dia adalah kekasih-kekasih Allah, ya. Apa ayatnya dalam Quran? Nahnu abna'ullahu wa ahibba'uhu. Kata orang Yahudi, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Ini Allah sendiri rakamkan dalam Quran, ya. Mengatakan begitu. Orang Yahudi mendakwa dirinya adalah manusia pilihan. Sebab itu Rasul diturunkan banyak pada kalangan dia.
Jadi, ya, Yahudi adalah manusia pilihan Allah. Dia adalah kekasih dan anak-anak Tuhan. Ya. Itu di sini. Ya, jika kamu menyangka yang kamu ni adalah kekasih-kekasih Tuhan, min dunillah, kekasih-kekasih Allah daripada selain manusia. Manusia lain itu bukan kekasih Allah, termasuk Nabi Muhammad, ya. Fatamannawul mauta. Maka bercita-citalah olehmu akan kematian, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang-orang yang benar. Ya, kalau benar kamu kekasih Tuhan, ya, bercita-cita mati sekarang. Boleh mati sekarang sebab kamu kekasih Tuhan. Kamu orang yang mulia. Bolehlah mati sekarang kalau nak. Ya. Boleh. Boleh ke? Ya. Wala yatamannaunahu, dan tidak mereka mencita-cita akannya. Nya tu kematian, ya. Nya tu kematian abadan, selama-lamanya. Itu dikatakan oleh Allah Taala, orang Yahudi ni kalau boleh dia tak nak mati. Dia kalau boleh nak hidup alfasanati, alfasanah. Mana ingin hidup lagi 1000 tahun. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi. Kalau boleh tak nak mati. Ya, sebab kalau mati saja, ya, habislah segala, ya, kesenangan ataupun nikmat yang mereka perolehi. Sebab itu kalau boleh dia tak nak mati. Sebab itu di ayat ni menerangkan jelas bahawa orang Yahudi ni dia tak akan bercita-cita nak mati. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah mendahului ia oleh tangan-tangan mereka. Ini bahasa macam ni kalau jumpa dalam Quran, telah menyediakan ia oleh tangan-tangan mereka, maknanya, ya, disebabkan kekufuran. Disebabkan kekufuran mereka, ya, itu yang mereka takut mati. Kufur, tak nak beriman kepada Rasul yang akhir. Ya. Itu dikatakan, kenapa dia tak takut mati? Sebab kerja-kerja kufur yang sudah dilakukan. Atau kerja-kerja kejahatan yang dia lakukan. Itu bahasa qaddamat aydihim. Ya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah amat mengetahui terhadap orang-orang yang zalim seperti ini. Ya. Baik lagi, ayat yang ke-8, Qul, katakanlah oleh engkau, innal mauta, sesungguhnya mati, allazi, yang, tafirruna, kamu lari, minhu, daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya ia, mulaqikum, yang akan menemui kamu. Yang akan menemui kamu. Summa, kemudian, turadduna, kamu dikembalikan. Ila, kepada, alimil ghaibi, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang terang. Fayunabbiukum, lalu ia habarkan kepada kamu, bima, dengan sebab apa yang, kuntum, adalah kamu, tak malun, kamu kerjakan.
Biasa mak semula. Kul, katakanlah oleh engkau. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya ia yang akan menemui kamu. Ya. Manusia kalau boleh nak lari daripada kematian. Kalau boleh. Ya. Tetapi ingat Allah katakan kematian itu akan menemui kamu juga. Ya. Mati yang kamu nak lari daripadanya. Ya, kematian itu akan menemui kamu juga. Itu dikatakan di sini kepada orang Yahudi yang mana mereka tak akan nak bercita-cita mati kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Ya, kematian yang kamu nak lari daripadanya, dia akan menemui kamu juga. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang terang. Siapa? Iaitu Allah. Mana kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib dan yang terang. Ya, yang kamu takut lari, yang kamu takut mati daripadanya, kamu akan mati dan kamu akan jumpa Tuhan. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka lalu ia habarkan akan kamu dengan sebab apa yang adalah kamu kerjakan. Mana kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, yang kamu amalkan. Itu ya, di antara kandungan surah Jumaah. Ya. Jadi sampai situ akan datang kita sambung ayat yang ke-9 insya-Allah. Ya. Kita baca doa dulu, kemudian baru kita buka dengan pertanyaan.